riuh, agak bising. Jadi apabila kawan saya melihat di bawah pintu masa dia mengintai itu, dia agak terkejut dan dia terus masuk ke dalam bilik dan hanya menunggu saya pulang. Dan bila saya pulang, kawan saya pun menceritakan apa yang telah berlaku. Assalamualaikum semua, jumpa lagi untuk vlog yang terkini. Saya kongsikan sebuah kongsian ataupun pengalaman seram daripada pengalaman saya sendiri pada masa lalu. Sementara menunggu eksekusi yang akan datang, saya kongsikan dulu kisah yang telah saya alami ketika saya berumur lingkungan dalam 20 tahun. Apa yang saya nak kongsikan di sini adalah pengalaman saya selepas saya berhijrah daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Boleh dilihat pada video Wisma Berhantu yang saya kongsikan pada beberapa bulan lepas. Jadi pada masa tersebut saya telah berhijrah ke Kuala Lumpur untuk mencari rezeki ataupun peluang-peluang pekerjaan yang baru di sana. Jadi saya telah pun mendapat satu pekerjaan di kawasan Selangor, iaitu di Kota Dam, Kota Damansara, yang terletak di Padang Kota. Bukan Padang Kota Pulau Pinang, tetapi Padang Kota di Kota Damansara, Seksyen 5. Jadi saya berada di sana daripada tahun 2002 ataupun 2001 sehingga 2010 sebelum saya berpindah ke Kuala Lumpur di Setapak dan juga di Batu Cave, Selangor. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini adalah semasa saya berhijrah dan bertugas di Kota Damansara di salah sebuah syarikat swasta, saya telah menginap di beberapa apartmen dan kondo bertukar-tukar, dan salah satunya adalah di Bukit Jalil, di sebuah apartmen ataupun kondo yang baru saja siap dibina di Puncak Jalil, ataupun dinamakan kondo tersebut Jalil Damai apartmen, tak silap, kalau tak silap lah, sebab dah terlalu lama. Jadi apa saya nak kongsikan di sini adalah semasa menyewa di Jalil Damai apartmen tersebut, saya menginap bersama rakan-rakan yang bekerja di berbeza syarikat. Kami tidak bekerja di satu lokasi yang samalah. Ada yang bekerja di sebuah syarikat rakaman EMI, dan ada juga bertugas di syarikat rakaman live record lah. Lebih kepada rakan-rakan yang dalam bidang muzik lah, band. Hanya saya saja yang bertugas di luar bidang berbeza dengan mereka. Jadi rumah tersebut 3 bilik dan 2 bilik air lah, satu master bedroom, ada toilet dan juga bilik air luar. Jadi saya menyewa ataupun menginap di bilik tengah ataupun bilik medium lah, yang mana saya menggunakan bilik air di luar. Kisah yang berlaku adalah ketika saya bekerja bertugas di syarikat tersebut di Kota Damansara, biasalah rutin harian, dan pada hari tersebut, tak silap saya pada hari Sabtu half day, saya mengambil keputusan untuk pergi ke kedai gunting rambut untuk memotong rambut lah. Dan selesai memotong rambut, saya terpandang di sebelah kedai gunting tersebut ada sebuah kedai gift
kedai cenderamata yang dimiliki oleh seorang wanita Cina lah yang sudah berusia. Kedai tersebut bukanlah menjual barang-barang antik, barang-barang lama, tapi menjual barang-barang yang hadiah-hadiah lah, barang-barang cenderamata yang ada yang barang-barang buatan Malaysia dan juga barang-barang import, barang-barang Jepun macam tu. Jadi saya pun ambil putusan untuk singgah sebentar di kedai tu dan saya masuk. Bila masuk saya terpesona lah dengan barang-barang yang dijual kat dalam tu, agak unik, barang-barang yang tak ada kat Malaysia pun ada. Dan saya terpandang di salah sebuah rak, ada terdapat 3 patung beruk yang mana satu menutup matanya, satu menutup mulutnya dan satu menutup telinga dia. Dan ketiga-tiga patung ni, 2 matanya terbuka dan bola matanya berwarna merah. Dan saya lihat masa itulah patung ni seolah bagi saya comel lah. Walaupun kalau kita pandang lama-lama mata dia agak menyeramkan. Jadi saya pun ambil keputusan untuk membeli 3 patung ni. Dan saya bertanyakan kepada wanita Cina tersebut yang agak berusia dan urus niaga dijalankan lah, dan saya telah pun membeli patung tersebut dan beredar keluar. Sampai di rumah, saya terus pun meletakkan patung tersebut di atas TV dalam bilik. Ada TV, biasalah bilik bujang. Dan selepas membeli 3 patung tersebut, saya pun pulang ke Jalil Damai Apartment. Maaf, ketika penceritaan ni dikongsikan, saya berada di salah satu bangunan tinggal di Strathview. Ada buaian dekat sini. Sekarang pun dalam pukul 2.45 dan pukul 2.46. Agak menyeramkan juga untuk menceritakan perkongsian di sini. Jadi saya teruskan semula. Yang mana selepas selesai pulang ke Jalil Damai Apartment, saya pun terus masuk ke bilik dan meletakkan 3 ekor patung ini di atas TV. Dan macam biasalah buat rutin harian dalam rumah, pergi kerja, balik kerja. Jadi pada satu hari tu saya pergi bekerja. Biasalah bilik saya ni dia menghadap depan apartmen, yang mana matahari masuk ke bilik saya dan bawah pintu tu akan nampak cahaya lah. Jadi bilik kawan saya sini, bilik saya di sini, dan sini toilet, sini hall. Okay. Jadi ni dipendekkan cerita. Setiap hari pergi kerja, balik kerja, kawan saya yang bilik sini ni dia macam ada sikit berubah sikap. Kerana bilik dia adalah salah satu bilik yang berkongsi bilik air dengan saya lah dekat sini. Jadi bila saya balik setiap hari, kawan saya akan memandang saya dengan agak pelik lah. Dia tanya saya adakah saya bawa orang masuk rumah kan. Saya kata tak ada. Jadi pun diam. Jadi setiap hari tu dia akan bertanya soalan kepada saya. Ketika saya bekerja, siapa yang ada dekat dalam bilik tu. Jadi saya agak hairan lah. Kerana saya tidak membawa sesiapa ke rumah. Jadi pada satu hari tu, kawan saya ni dia agak prihatin sikit lah. Jadi dia agak tak puas hati. Jadi semasa saya pergi kerja satu hari tu, nak ikutkan, kawan saya ni pun dia dah tahu time akan dia nampak sesuatu. Jadi dia pun pergi di hadapan bilik saya secara senyap ketika saya tak ada, pada waktu petang siang lah macam tu. Dan dia perlahan-lahan meletakkan ataupun menunduk kepala dia mengintai di bawah pintu bilik saya. Jadi apa yang mengejutkan dia adalah dia melihat ada beberapa kaki kecil warna hitam berlari-lari di dalam bilik, di bawah pintu tu. Apa dia nampak kaki kecil lah warna hitam berlari sana berlari sini, agak riuh, agak bising. Jadi apabila kawan saya melihat di bawah pintu masa dia mengintai tu, dia agak terkejut dan dia terus
terus masuk ke dalam bilik dan hanya menunggu saya pulang. Dan bila saya pulang, kawan saya pun menceritakan apa yang telah berlaku. Pada mulanya saya agak kurang percaya. Dan bila saya pulang, kawan saya pun menceritakan apa yang telah berlaku. Pada mulanya saya agak kurang percaya. Apa yang dikatakan oleh rakan saya tu. Jadi pada malam tersebut saya pun baring. Kebetulan katil saya tu menghadap ke TV yang mana saya letakkan ada 3 dekat situ. Dan bila saya baring tu, saya tutup lampu dan saya memandang ke 3 ekor beruk ni. Matanya seolah-olah seperti memerhatikan saya, merenung saya di atas katil. Jadi kat situ saya ada satu perasaan yang agak kurang selesa lah dengan 3 ekor beruk patung ni. Dan kemudian bila perasaan tu mula tak selesa, saya terus mengambil plastik sampah hitam dan terus mengambil 3 ekor beruk ni masuk dalam plastik dan terus keluar pada rumah dan membuang ke dalam recycle bin lah, di dalam tu sampah besar warna hijau tu, dan mengatakan ini adalah rumah kamu bertiga. Dan saya terus membuangnya tanpa fikir panjang lah. Jadi selepas saya membuang patung tersebut, tak ada lagi gangguan yang berlaku dan tidak ada lagi bunyi-bunyi bising di dalam bilik saya, yang mana dimaklumkan kawan saya, sejak saya buang tu memang dah tak ada apa-apa yang berlaku lah, dan hati dia pun sangat senang dan tak ada takut. Jadi yalah, seperti mana kita tahu patung-patung ni semua yang cukup sifat memang sangat tak elok lah, dan dilarang dalam agama Islam lah untuk kita membeli patung di dalam rumah, dalam kereta ataupun di mana saja, kerana semangat ataupun yalah, kita tahu makhluk-makhluk tersebut agak mudah untuk menyerap ke dalam binaan-binaan hasil-hasil tangan ataupun rekaan yang dicipta oleh manusia ni yang cukup sifat. Jadi salah satu perkara yang harus kita elakkan lah untuk menyimpan barang-barang seperti ini. Jadi setelah sekian lama tu, saya pun research tentang 3 ekor patung ni yang menunjukkan maklumat atau info sini adalah 3 wise monkey. Dia mempunyai nama, yang mana kalau kita tengok dalam kita punya aplikasi WhatsApp sekarang, kita tengok ada 3 ekor beruk kan, yang tutup telinga, mata dan juga mulut. Itu adalah 3 wise monkey sebenarnya. Jadi kita Google lah 3 wise monkey ni dekat Wikipedia, yang mana ada dikatakan dalam Jepun dalam budaya Jepun dan juga India. Jadi apakah point ataupun di sebalik maksud 3 patung ni adalah see no evil, hear no evil and speak no evil. Amat menariklah juga kan. Dan lagi satu, kalau kita boleh faham bahawa Jepun ni dia ada satu agama kefahaman ataupun fahaman agama Shinto yang sangat percaya kepada penghidupan semula ataupun semangat roh yang mereka amalkan. Jadi setakat ini saja perkongsian ataupun pengalaman saya pada masa lalu yang dapat saya kongsikan kepada semua penonton, kepada semua subscriber, sementara menunggu eksplorasi yang akan datang. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi mendengar perkongsian cerita saya ni. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa lagi untuk konten ataupun vlog yang akan datang. Jadi sekarang ni pukul 3 agak boleh tahan juga lah dekat sini dengan keadaan rumah kat sini. Dekat sini adalah satu rumah street view, yang mana rumah-rumah kat sini zaman-zaman pembinaan ni pada zaman dulu, zaman British. Kalau kita lihat kat Johor Bahru ni banyak sangat rumah-rumah yang design British, design lama pada tahun 40 dulu. Jadi kebanyakan jalan kat street view ni banyak rumah tinggal, desainnya lebih kurang sama. Jadi okey, kita jumpa lagi untuk eksplorasi yang akan datang. Assalamualaikum. Sementara itu saya akan bawa anda semua berjalan di sekitar rumah ini.
Jadi ini adalah lokasi di dalam rumah yang ada buai tu. Saya tak tahu nak gelarkan rumah ni apa, tapi dia ada satu buai lama kat dalam ni. Dah bersemak. Ni ruangan dapur tak silap dalam ni. Ini adalah ruangan mungkin garage, store. Jadi kita akan ikut pintu depan. Kalau kita lihat rumah ni macam rumah sama dengan rumah Los Malaya. Design dia, ukiran dia. Dan rumah ni terletak di berdekatan dengan banglo-banglo yang lain lah. Okey. Naikkan pintu-pintu dia juga pakai selak tombol-tombol lama. Kita naik ke tingkat atas. Okay, ini bahagian dapur. Ada cik tikus. Cik tikus. Yeah. Mickey Mouse. Mana bola ni? Mau main-main ya deh. Ngangkutin apoi, potopoi. Oke, ini bagian dapur. Sedap. Satu bilik tutup. Ini mungkin toilet kot. Toilet. Dapur. Okey. Kita naik ke tingkat atas pula. Kita nak keadaan dia berdua.
Tikus tu memang betul lah. Comel pun comel. Design-design lama lah. Lensa lama. Jenis selak punya zaman dulu ya. Kan? Di tepi jalan raya. Jadi rumah ni dia 3 tingkat . 3 tingkat. Itu hari jumpa laba-laba, jumpa lipas. Ini hari jumpa tikus pula. Kita nak ke tingkat 3. Mendak. So ini adalah tingkat atas sekali. Okey, jadi kita beransur mungkin lepas ni saya akan buat exploration ke negeri lain ke negeri lain untuk mencari pengalaman-pengalaman atau tempat-tempat yang tersembunyi yang mungkin kita boleh gali keluar kan. Jadi terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada yang menonton dan jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa lagi untuk eksplorasi yang akan datang. Assalamualaikum.